Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Mohan Chinasami, Berita Pagi. Hampir 400 juta ringgit subsidi diperuntukkan di premis kerajaan bagi menggunakan beras import sebagai langkah meningkatkan beras putih tempatan dalam pasaran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, buat masa ini jumlah penggunaan beras tempatan melibatkan semua premis kerajaan adalah sebanyak 5% dan ia akan dipulangkan semula kepada pasaran. Untuk kita kaji semula. Saya beritahu tadi Kementerian Pertanian, Saudara Mat Sabu, okey seminggu buat yang ini dan tengok keadaan. Farmer umpamanya mesti aktif betul. Mana tempat dengar saja ada kurang beras, dia kena hantar. Dan kalau perlu kerajaan Kementerian Keuangan tambah peruntukan untuk farmer untuk bawa beras ini, kita akan bayar kepada farmer. Menurutnya, harga beras di beberapa negara telah meningkat ekoran keputusan 18 negara menghadkan ekspor beras. Namun, harga beras tempatan Malaysia terkawal dengan tambahan subsidi oleh kerajaan. Ini pula amaran kepada mana-mana pihak yang menyurut beras. Tindakan tegas akan diambil dengan mengheret mereka ke mahkamah. Pada masa yang sama, jelas Perdana Menteri, beliau sudah mengarahkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan supaya memastikan pihak penguatkuasaan memantau perkara berkenaan. Memang dikeluhkan oleh rakyat sebahagiannya. Memang kadang-kadang tak sampai beras ataupun beras import tinggi. Sebab apa? Presiden Jokowi 3 hari yang lalu kata Indonesia naikkan harga beras. Sebab 18 negara yang selalunya ekspor beras telah menghalang, menghadkan ekspor ataupun mengurangkan ekspor. Maka supply and demand naik harga. Baik. Kemudian ada juga kalangan yang salah guna, yang sorok, simpan, dan saya bagi tahu Saudara Mat Sabu, arahan yang jelas kepada badan penguatkuasa. Kalau ada yang berani buat perangai buruk dalam keadaan orang susah cari beras, kamu sorok, kamu jaga. Kami akan cari kamu dan saman dan bawa kamu ke mahkamah. Beliau berucap pada ceramah Mega Perpaduan Madani di Bentong. Masih lagi mengenai isu beras, 4 langkah intervensi tambahan dilaksana bagi menangani isu bekalan beras dalam negara. Justru Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, Famah telah diarah tingkatkan pengedaran beras putih tempatan ke kawasan luar bandar termasuk di kedai-kedai runcit. Oleh kerana margin jualan beras putih tempatan hanya 50 sen bagi kampit 10 gram, maka kerajaan akan menyalurkan kos pengangkutan kepada pihak Fama. Langkah intervensi seterusnya adalah bagi konteks Sabah dan Sarawak dengan pemberian subsidi RM950 setiap tan metrik bagi beras putih import mulai 5 Oktober. Ia membolehkan BPI diperoleh dengan harga runcit RM31 bagi setiap 10 kg susulan pengeluaran beras putih tempatan di kedua-dua negeri itu adalah terhad. Langkah seterusnya adalah perolehan baru beras di bawah kontrak kerajaan menggunakan beras putih import sebagai usaha mengutamakan bekalan beras putih tempatan kepada rakyat. Akhir sekali melancarkan Task Force Khas Bersepadu Perkuasaan Operasi Beras Putih OPBPT yang melibatkan Kawal Selia Padi dan Beras, Penguasa KPDN, PDRM, Kastam dan Makis. Perdana Menteri memberi jaminan Felda dan warga Peneroka akan terus diberikan perhatian selain memperkasakannya. Ujar beliau, isu yang diutarakan golongan itu termasuk permasalahan infrastruktur seperti lampu jalan, akses internet, klinik desa dan pusat dialisis sedaya upaya diselesaikan dengan segera. Beliau memaklumkan kerajaan yang stabil akan meningkatkan ekonomi sekaligus membuka lebih banyak peluang pelaburan dalam negara. Dalam konteks yang sama, beliau berkata Pahang perlu dijadikan contoh terbaik dalam mengurus tadbir kawasan-kawasan Felda bagi membantu peneroka dan generasi kedua Felda. Ini contoh Menteri Besar yang hebat yang telah menjalankan bukan dia janji, dah laksana program untuk perumahan. Kerana masalah terbesar Felda generasi kedua dan berikutnya ialah masalah perumahan. Tanah
itu milik negeri. Kalau kerajaan negeri dah mula buat begitu, saya pun semangat. Boleh kita bantu balik, tak ada masalah. Beliau berucap sempena Karnival Segalanya Felda di Felda Cemomoy, Bentong. Dan Majlis Berasingan Datuk Seri Anwar memaklumkan belanjawan 2024 yang akan dibentangkan tidak lama lagi turut mengambil kira keperluan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM. Ia sebagai usaha bagi meneruskan pelaksanaan program membantu rakyat miskin dan berpendapatan rendah. Saya katakan sebelum akhir Disember 2023 kita mesti bantu selamatkan semua rakyat yang tergolong di bawah miskin tegar. Dan tentu amanah ikhtiar jadi salah satu daripada langkah dan ikhtiar untuk kita menyelesaikan masalah ini. Perdana Menteri berkata demikian pada Majlis Kenduri Rakyat bersama lebih 3,000 sahabat usahawan AIM dari sekitar Pahang di Pelangai. Hubungan dua hala antara Malaysia dan New Zealand kini lebih kukuh mengambil kira keperluan ekonomi dan sensitiviti masing-masing. Titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ia terbukti dengan beberapa lawatan oleh pemimpin kedua-dua negara sejak tahun lepas. Sesungguhnya, lawatan ini adalah tanda persahabatan erat yang telah selama dijalin antara kedua-dua negara dan rakyat kita. Our shared historical bonds and heritage have forged a strong connection between us and enriched our understanding of each other. Kuala Lumpur dan Wellington telah menikmati pertumbuhan kukuh dalam hubungan perdagangan. New Zealand antara 3 rakan dagang terbesar Malaysia di rantau Pasifik tahun lalu, manakala Malaysia antara 3 rakan dagang terbesar New Zealand di ASEAN. Permohonan baru pekerja asing dan sedia ada bagi 3 subsektor iaitu tukang gunting, pekerja tekstil dan tukang emas akan dibuka mulai 10 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata kota permohonan itu dibuka sehingga 7,500 individu. Majikan juga perlu membuat pendaftaran dengan Persatuan Perdagangan India. Permohonan ini dibuka sehingga kota yang ditetapkan oleh kerajaan telah dipenuhi bagi 3 subsektor ini. Sehingga 7,500 diangkat semuanya. Okay? Jadi kalau dalam 3 hari habislah. Dan tiada lanjutan permohonan dibenarkan selepas kota dipenuhi. Bagi pekerja sedia ada, okay, bagi pekerja yang sedia ada, permohonan pembaharuan PAS Lawatan Kerja Sementara PLKS boleh dibuat oleh majikan bagi pekerja di bawah kategori ini bermula 10 Oktober 2023 pada hari yang sama juga. Permohonan tertakluk kepada syarat-syarat pengambilan pekerja asing termasuk permohonan majikan, tempoh pengajian serta kriteria dan kelayakan. Baik, Berita Pagi diteruskan dengan laporan edisi Sabah. Saya Muhammad Cina Sami. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.